Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Selamat datang ke Borak F1 podcast. So, sebelum apa-apa kita mulakan, kita perkenalkan sikitlah tentang podcast Borak F1 ni, Borak F1 Podcast. Borak F1 Podcast ni kita lebih pada membincangkan tentang sukan permotoran paling berprestij kat dunia ni, iaitu Formula One lah. Dan kita punya podcast ni bukan konsep dia lebih pada berbincang, berdebat, mengeluarkan pendapat, bukan macam pemberian tahu info sangat tau. Dan kita tak mengharapkan daripada host dan moderator saja, kita mengharapkan daripada audiens sendiri untuk join kita untuk berbincang, memberi pendapat tentang F1. So untuk tajuk kali ni ataupun untuk minggu ni, untuk episod kali ni, kita akan review tentang Austrian Grand Prix 2022 yang baru je berlangsung 2 hari lepas, Ahad lepas, dekat Red Bull Ring. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Hadi sebagai moderator yang memberi sokongan terhadap saya, dan juga audiens yang tetap dan juga yang baru datang, terutama Haizim, ada Pali kat sini, Haha Didi, Wan, Afif juga yang selalu join, Khalif, Mick, Zack ataupun Zul yang dah join kita minggu lepas, ada Hawa Urecik dan Mo Kaiser. Okey, Hadi, apa khabar Hadi? Khabar baik. Sihat Sihat. Banyak benda nak kita nak bincangkan Okey. Ya, banyak. Sebelum kita mulakan, cuma ni lah, kepada audiens yang dah rasa nak bercakap tu boleh mula request dan kita akan cuba accept dan kita boleh berbincang dekat sini. Boleh tekan je dekat request tu lah. Afif ke, Zul ke, Haizim. Okey, kita terus kepada topik review Austrian Grand Prix. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah lah kepada Leclerc sebagai pemenang Austrian Grand Prix, pole position, and then yang kedua Max Verstappen dan juga Lewis Hamilton lah atas podium yang diorang dapatkan. Aku rasa kita tak payah melengah-lengah masa, Adi. Aku rasa kita terus kepada prestasi Ferrari pada Austrian GP kali ni. Aku tengok sepanjang race lah, aku concludekan diorang punya pace memang mengatasi semua. Aku rasa macam dia another level. Sebab even Max pun aku nampak Leclerc dia cubaan 1, cubaan 2 pun terus potong. Even kalau race lepas pada tu Max Verstappen ada kat depan pun disebabkan Leclerc masuk pit, tukar tayar, and then dia potong balik. Tak salah aku lap 12, lap 33, lepas tu lap 53, lebih kurang macam tu. Tapi itu pun sebab dia tukar tayar. Tapi tak ada macam tak ada peluang langsung. Okay, Hadi, kau rasa macam mana? Kita fokus pada Leclerc dulu, aku rasa. Leclerc macam dia tiba-tiba dia perform dah untuk A1 ring ni. Masa dekat sprint dia tak boleh kejar Max. Tapi bila race dia boleh kejar Max. Tak tahulah apa yang Ferrari upgrade part ke apa ke. Tapi memang perform. Bukan saja Charles Leclerc, Carlos Sainz pun perform juga. Tapi kalau Sainz tu tak nak cerita lagi nanti itulah. Tapi memang aku rasa macam lain. Aku tak tahu apa upgrade yang diorang bawa, tetapi memang lain macam lah. Yes, lain macam. Sebab dia boleh makan Red Bull. Sebelum ni susah nak kejar Red Bull, tiba-tiba dia boleh makan Red Bull. Itulah. Tapi memang aku rasa untuk race kali ni dia sangat layak lah untuk dikatakan juara. Dan dia dah sebab dah berapa race dia ada masalah kenderaan lah, apalah dia macam-macam lah. So untuk race kali ni sebenarnya aku memang cakap easy win untuk Red Bull. Aku rasa macam okay, ni home race dengan tak banyak slow speed corner, banyak high speed corner. Memang makanan Red Bull lah bagi aku lah. So aku rasa 1-2 memang milik Red Bull. Macam tu, macam easy race lah. Tak payah tengok lah. Expectation aku pun sama juga. Red Bull yang akan conquer track ni. Tapi sebaliknya Ferrari yang conquer. Ferrari yang conquer Aku pun rasa macam gempak gila dia orang punya ni. Okay, tadi kita pasal Leclerc, pasal Carlos Sainz. Apa yang terbakar sebenarnya? Kau ada terbaca kat mana-mana tak terbakar apa masalah dia? Tapi kalau tengokkan sebenarnya tengok pada pace dia memang okay. Aku rasa kalau dia tak
tak masalah kereta dia. Memang Ferrari one tu lah aku rasa. Sebab kalau Sainz pun motor Max macam tu ke, macam tak ada masalah pun. Yes, kalau Simon dia ada pace juga. Dia memang nak kejar dah Max tu. Memang dekat, dah ada DRS lah. Dah on DRS kan. Tiba-tiba dia slow dekat lap Tiba 50 slow. something kan. Lepas tu berasak pula enjin Ferrari. Dia memang engine lah kan. Kau rasa dia push to the limit ke atau memang reliability? Sebab yelah, kau tengok dengan dia punya prestasi yang macam gitu. Reliability. Aku rasa reliability. Sebab kalau Sainz pun ada kalau Sainz lah tu, Charles Leclerc pun ada isu pedal kat sebelum habis race. Betul. Cerita pasal throttle tu macam banyak memes lah. Tiba-tiba tambah throttle motor lah, apalah. Tapi tak kegila dengan, kau dengan pace macam tu, tapi dengan masalah jentera kau macam tu, lepas tu kau still boleh race to the end. Macam aku rasa kalau aku dah cuak gila kaki tau. Max tengah kejar kan sebenarnya. Dia macam cuba kejar. Aku tengok dia dah macam ada pace juga macam tu lah. Kau tak rasa macam menarik kalau lap tu panjang lagi, rasa Max boleh potong. Max ada kemungkinan boleh potong. Tapi sebab 71 lap ke 72 lap 72 kat saya. 71 kat salah aku. 71 lap saja. Okay. So tak sempat. Okay, ni selamat datang Haizim dengan Afif yang dah jadi speaker. Aku buka pada Haizim. Haizim, kau rasa Australian GP dan sekarang ni Ferrari, apa kau rasa? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ferrari dah makin tiba-tiba. Apa dia cakap, masa sprint tu bila Leclerc nak potong Max tu tak boleh. Tapi race tu boleh lah. Kemudian pasukan Mercedes tu masa qualify tu, ya Allah, tragedi malam raya lah hasilnya. Dua-dua ada problem Dua-dua terbabas. Langgar. Lepas tu Lewis Hamilton pun sama. Masa sprint race tu okey, tak ada masalah. Lewis nak tepat ke atas. Tapi sayang anak Schumacher tu buat cabar dia. Masa race tu okey, tak ada masalah. Okay, pendapat kau tentang Ferrari punya performance, kau rasa? Bagus. Makin hebat. Apa nak cakap? Maaflah, saya tengah fikir. Okay, tak apa. Boleh fikir dulu. Kita kalau nak fikir, kita sama pada Afif lah. Afif ni peminat Red Bull ni. So, tak apa. Kita hold dulu kat Red Bull. Kita pergi kat Ferrari. Kau rasa marah dengan Ferrari ke? Kau rasa macam terpesona ke? Macam mana? Tak dengar suara lah. Tak apa. Kalau rasa boleh cuba lagi. Keluar balik and then kita request balik, nanti kita accept. Hadi, ada nak tahu apa-apa tak pasal Ferrari punya performance, pasal dia punya Carlos Sainz ke? So far Ferrari memang macam mana nak cakap dia macam tiba-tiba ada pace lah, itu yang cakap tadi. Belum ni dia tak boleh nak lawan sangat Max tu. Kecuali Max ada problem. Tapi kali ni dia boleh makan Max. Macam tu saja. Okay, ni Afif dah masuk balik. Afif, cuba cakap sikit. Apa kau rasa? Okay, first aku nak komen pasal Ferrari ni. Leclerc ni boleh dikatakan okey lah, dah makin okey lah dia punya performance. Dan cuma yang aku nak penambahbaikan dia dari segi communication je. Itu yang aku nak daripada Ferrari. Communication apa tu? Communication di antara driver dengan dia punya engineer. Tengok je lah 10 lap sebelum ni. Dia boy gila. Tapi itulah mungkin masalah reliability yang tiba-tiba kan. Okay, selamat datang kepada Mick Zack ataupun Zul dan Khalif. Tak apa, aku buka kepada Mick atau Zul lah. Aku panggil Zul lah. Panggil Zul ya, okay. Zul, aku tahu kau nak banyak nak bercerita pasal Ferrari. Okay. Aku rasa macam
Ferrari, inilah Ferrari yang aku nak tengok dalam Ferrari. Maksudnya ada good plan, ada pace. Walaupun yelah reliability tak boleh nak cakap apa lah. Apa pendapat kau? Okay, Assalamualaikum semua. Hello. Dengar. Terus Okay. terus. Okay, first of all, good weekend lah untuk Ferrari kan. Back to back win. Last event Sainz, and this time with Leclerc pula. Macam siapa cakap tadi, last after VSC tu kan, memang nak gugur jantung masa Leclerc cakap ada pedal dia tak boleh release 100%. Betul. Meaning macam masa dekat corner, especially dekat turn 3 yang paling tajam tu, situ dia memang kena throttle tu memang kena Full 0%. release. Betul. Full release. Tapi dia ada 20-30% lagi. So maknanya dia tak boleh full speed. Dia nak reach turn 3 tu. So kat situ DRS punya, tapi yelah Max tak dapat DRS, tapi Max mesti full throttle kan nak kejar. Tak jauh pun, 3 seconds je Betul. belakang. So tapi nampak Leclerc ni dia ni world champion material lah kan. So dia boleh nampak like kira dia boleh relax lagi lah. Dia boleh tenang lagi handle situation tu. Kalau driver lain pun aku rasa susah. Ini kalau ada, macam Adi cakap tadi, kalau ada 3 lap 5 lap lagi, rasa Max boleh makan Leclerc tau. Sebab dia dah lost apa, gap dia dah makin dekat lah dengan Max kan. Betul. Cuma sayang patutnya yelah, F1 kan, dia memang ada luck F1 ni. Betul. Sukan apa pun kan, dia memang ada luck. Tapi tak ada luck untuk Ferrari untuk 1-2. Sainz dah push gila. And then macam biasa Ferrari, kalau strategi okey, reliability. Kalau reliability issue tak okey, strategi pula. Dia tak pernah nak dapat complete. Dia tak pernah nak dapat complete. Tak reliability. Tak pernah. Team Tahu order tak apa. dan pace. Aku tak tahu apa masalah dia orang setakat. Sebab strategi semalam pun dah cantik lah. Sebab Max masuk awal kan? Sebab Max kata dia punya tayar macam tak silap aku. Tak sure. So that's why diorang pit awal. And then Ferrari tak react. Sebab Ferrari tengok Max outpit tu dia belakang siapa. So dia banyak ada 4-5 kereta dia kena lepas. Betul. So kat situ dah Ferrari kata okay, kita boleh long kan lagi medium ni. Diorang start dengan medium kan. Betul. So dia boleh that's why Ferrari lambat pit tu. Betul. And then that's why bila keluar dua-dua tu Ferrari ada 13 ke 14 lap fresh tire than Max. Betul. So Leclerc boleh senang je. Sebab bila dua kali pit stop dua-dua macam tu, Betul. tak nampak pun Max macam nak challenge Leclerc. Sebab dia tahu dah kalau tayar dah lebih daripada 10 laps ni all daripada opponent, kau tak guna pun nak ni, kau tak guna nak fight lah. Betul. Nak fight sebab dia dah terlalu jauh in terms Yes. of tayar punya age kan. Dia punya age kan. Tapi Betul. Leclerc, Tapi itulah Max bagus lah. dia tenang Max lah. pun dia cakap kalau dia champion kan, dia pernah champion. So dia tahu kalau aku fight pun tak guna. Kalau crash ke apa ke nanti kan. So dia biar je Leclerc. Tak nampak susah pula Leclerc ni. Betul. Ya, cerita pasal Leclerc tadi, dia punya yang pasal apa throttle dia ada berapa persen left kat dalam, means throttle dia tak lepas, bila tak lepas tu dia tak naik balik sampai dia kata dia guna pakai kaki dia untuk tarik. So bila kita on corner masih ada throttle sikit, so memang untuk untuk spin tu, traction control tu memang akan Betul. Memang boleh turn lah, terutama turn 3 yang kau cakap tu. Memang aku cuak gila tengok aku tengok berdebar. Gila macam mana kau nak throttle, kau nak tarik, kau nak tekan, kau tak fokus tau. Kau main banyak benda kan, button, kau main dengan kau nak traction, betul. control dengan tayar kau yang dah age juga, kau dah on the final, kau tengok nampak kan. So, macam dalam kokpit tu pula dah sempit tu. Memang cukup-cukup untuk kaki. dengan kalau Sainz baru buat masalah, aku macam kau biar betul Ferrari, kau jangan buat gila. Kau dah ada good, kau dah memang nak dah ada pace, dah ada good strategy. Kau tinggal nak reliability je. Kau jangan buat hal dua-dua DNF. Memang macam dekat baku hari tu dua-dua DNF kan.
Sedih saya. Betul. Kat baku. Itu Itu kecewa. pun angel juga. Okey, kita Kak Khalif ada nak tambah apa-apa? Pasal Ferrari lah, basically Ferrari, Charles Leclerc ke Carlos Sainz. Khalif? Hello, boleh dengar? Boleh dengar. Alright, okay. First of all, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih invite saya, memberi peluang saya untuk bercakap. Ya. Okay, kali ni first time saya masuk podcast ni. So sebenarnya saya dengar. Tapi saya introduksi saya dulu lah, boleh tak? Boleh. Okay. Jap. Nama Khalif, kalau dah lalang intro tu, cerita sikit nama sikit, lepas tu macam mana kau minat F1, lepas tu apa kau punya team favourite? Sikit-sikit, pendek-pendek je. Alright, okay. Nama saya Ahmad Khalif Firdaus. Okay, korang boleh panggil Khalif. Okay. Saya Khalif. Okay, saya sebenarnya pelajar dalam jurusan perakaunan. Saya belajar di UiTM Puncak Alam. Sekarang ni saya di semester 7 lah. So dah nak dekat praktikal lah, dah dekat habis. Okay. Macam mana saya boleh minat F1 ni? Sebab ayah saya pada tahun 2007 tak silap saya, bawa saya pertama kali pergi ke Formula 1 Grand Prix. Sebab masa tu ayah saya dia ada apa orang kata associate dengan Petronas. Associate Petronas, so dia dapat free lah kan, dapat pass VIP pass. So dari situ saya dapat pergi ke paddock lah kan, jumpa dengan driver-driver star. Saya ingat lagi masa tu ada Mark Webber, yang saya ingat lah dulu time tu Hamilton tak ada lagi masa tu, tahun 2007 ada lagi tak ingat. Tapi saya ingat time tu ada kan. Tapi saya ingat time tu Mark Webber lah kan, masa tu dia yang the shining lah. Okay, so dari situ saya minat Formula 1. Dan saya neutral, saya tak terfikir pun macam die hard fan, saya just macam enjoyment. Tapi dah besar sikit ni saya sokong Mercedes lah. Okay, saya sokong Mercedes sebab saya sebenarnya sokong mana yang Petronas sponsor, sebab dia macam bawa nama negara ni kan, so saya quite bangga lah. Okay, kita topik pasal Ferrari Betul, Ferrari. Sekarang ni Ferrari dulu. Alright, okay. Minta maaf lama sikit introduction. Okay, sebut pasal Ferrari ni, saya first of all saya quite happy akhirnya selepas dikena badi kan, Leclerc akhirnya dapat tebus untuk menang nombor 1 di Australian Grand Prix lah. So tahniah untuk dia, tahniah untuk Max dan Hamilton. Okay, sebut pasal Ferrari ni kan, macam korang discuss, okay, diorang Ferrari ni sebenarnya dia macam tak complete. Okay, sebab yelah dari segi reliability dengan strategi kan, sebab memang reliability ni bukan first time lah kan, dari macam season sebelum ni pun ada masalah yang sama. Okay, so bagi aku Ferrari ni dia macam nak kata dah comeback. Okay, selepas yang Australian Grand Prix ni, I don't think macam Ferrari akan comeback sebab reliability dengan strategi still macam tak 100% perfect lagi. Kalau contoh macam Ferrari, kalau dia nak untuk season ni lah, kalau dia nak menang Constructor Championship ataupun driver World Driver Championship, dia kena jadi macam Mercedes yang second season lepas tu, di mana memang complete lah, okay, dari segi reliability, strategi, kereta pun sedap. Itu yang Hamilton menang all the way tu senang-senang je kan, sebab yelah semua dah sedap dah kan. So Ferrari ni satu je, reliability. So kalau reliability tu tak ada masalah kan, memang sekarang kita tengok dia dah boleh compete dengan Red Bull. Okay, Mercedes pun sekarang ni dia dah makin improve. Okay, tapi kalau nak kata season ni lah kan, my personal opinion, okay, season ni memang bagi aku hari Red Bull lah. Okay, in terms of Constructor Championship, okay, mungkin Max. Tapi kalau lah, sebab ni sekarang ni tengah cuti lagi kan, so dua French Grand Prix next kan, lagi 2 minggu, lagi 2 minggu. So aku rasa diorang mesti akan tengah implement semua strategi, okay, develop new R&D. Okay, mana tahu nanti French Grand Prix diorang dah betul-betul improve. Saya pun macam tak boleh buat andaian lah. Okay, tetapi kalau macam saya sebenarnya nak juga tengok, okay, Ferrari buat comeback. Okay, dah lama dah Ferrari macam tak menang Constructor Championship kan, sebab Mercedes dah tapau. So why not? Okay, Ferrari untuk
cuba untuk season ni. Okay, kalau dia betul-betul boleh orang kata boleh compete dengan Red Bull, okay, memang betul-betul fight lah. Okay, so memang boleh. Tapi aku macam saya cakap lah, saya macam tak boleh buat andaian lah. Okey, itulah betul cakap Khalif tu lah. Ferrari ni reliability sebenarnya tak boleh nak salahkan 100% pada kata sebab this is a new car. So banyak benda dia orang kena buat daripada scratch, and then dia kena build new engine kan, yang orang yang membuat engine macam Mercedes and then Ferrari. And then cuma yang pace tu kita faham je, engine pace and semua. Cuma kadang-kadang masalah strategi. Ada few race yang masalah strategi je yang membuatkan dia orang kalah. Bukan sebab tak ada pace tapi sebab strategi. Macam itulah. Rasanya aku rasa kita tak boleh panjang sangat kat Ferrari. Memang banyak benda kau nak cerita memang sampai besok pun tak habis. Kita straight pada Red Bull, Max Verstappen. Okay, aku rasa yes, betul, Ferrari ada pace dan dia pun ada good strategy, tapi Ferrari ni memang sepatutnya aku rasa macam aku cakap tadi, Red Bull Ring memang tempat dia orang tak banyak slope speed corner. Memang kelebihan dia pada straight dengan high speed corner supposedly memang boleh makan 1-2 saja. Tapi malang buat Checo, dia berlanggar dengan Russell masa lap pertama kat turn berapa aku tak ingat. Lepas tu dia nak tukar tayar, tukar wings, and then somehow dia dah tak boleh catch up terus, and then dia DNF. Itu untuk Checo. So aku rasa macam rugi gila lah, sebab dia pun bukannya driver biasa-biasa kan. Okay, Max Verstappen aku rasa dia dah ada pace, tapi sebab kalau kita perasan dekat sepanjang race ada beberapa kali dia kata dia punya, tak salah aku, dia punya front wing ke dia punya rear wing, senang cakap dia punya cengkaman tu kat tayar tu macam dia tak boleh go sangat. Okay, aku pergi pada Afif. Kau Red Bull kan? Kau rasa macam mana Max ni? Okay, Hafiz dah hilang. Aku pergi ke Haizim, Red Bull. Yes. Red Bull Max Verstappen. Yeah. Macam mana dia? Saya heran Tadi mula-mula dia dah start macam dah hebat dah, tapi ada masalah teknikal ke atau prestatif? Kalau boleh Red Bull tu kena kuat lagi lah. Tapi saya tak boleh cadangkan Mercedes tu tak boleh lawan dah. Okay. Okay, sebab memang kalau tengokkan Red Bull dengan Ferrari memang dia punya pace gila-gila lah, sebab dia jauh outpace kan Mercedes Okay, Afif dah datang balik. Aku tahu kau tak sabar cakap pasal Red Bull. Cuba cerita sikit Afif. Afif rasa macam Afif ya, dengar Afif. Cuba dengar. Okay, kalau dari segi dia punya top speed tu okey lah, cuma macam jalan straight tu macam ada kurang sikit lah. Macam aku cakap tadi kan, dia macam cekapan rear wing atau front wing dia macam kurang sikit kan. Mungkin bagi aku dia punya cekapan kurang tu dekat bahagian rear wing. Mungkin lah, tapi yelah, mungkin ada problem kat situ ke. Kalau katalah dia tak ada masalah, aku rasa Max boleh pole tak? Kalau tak ada masalah memang boleh. Cuma yelah, sebab tahun ni kan dia kereta baru, bukan macam kereta yang tahun lepas je. Jadi memang ada part-part yang mungkin dia macam tak apa nak serasi lagi lah. Okay, tak apa. Okay, terima kasih Afif pada pendapat dia tentang Red Bull. Kita lompat pada Khalif. Red Bull, apa pendapat kau tentang prestasi Max untuk race kali ni? Khalif, ada tak? Okay. Okay. Red Bull. Apa soalan tadi? Soalan tak jelas. Pendapat kau lah tentang Max, dia punya prestasi, masalah cengkaman dia, dan kau rasa kalau tak ada masalah tu dia boleh menang tak? Sebab sepatutnya memang Red Bull punya makanan lah dekat Red Bull Ring ni. Okay, sebenarnya Max Verstappen kita tak boleh dinafikan dah. Dia memang top notch
Okay, bukan setakat dalam Red Bull Ring je, semua race dia memang tapau lah. Okay, sebab season ni macam saya cakap lah, Red Bull memang season ni adalah tahun Red Bull dan peluang Max untuk menang ke kali kedua lah World Drive Champion. Okay, untuk this race ni, okay, kalau kita tengok memang pada permulaannya memang Max tapau. Okay, lepas tu Leclerc pula dah memang rapat-rapat lah dengan Max. Okay, tapi sebenarnya yang punca kenapa Perez DNF tu saya pun tak pastilah. Okay, tapi kalau untuk Max ni dia sebenarnya boleh tahu. Saya pun macam predict mula-mula Max akan menang untuk Red Bull Ring ni, tapi macam it's quite surprise dan Leclerc boleh menang, walaupun yelah Leclerc tu pun struggle. Max pun memang tengah push kau-kau lah, macam Hadi kata kalau macam ada extra lap ni kan, Max boleh menang ni, Max boleh potong. Okay, tapi tak ada rezeki dia, tak sempat. Okay, sebab masa final lap tu dalam gap 3 saat je lah, 3 saat. So memang tak ada luck lah, okay, Max untuk menang, untuk menang lah. So tapi aku rasa Max akan comeback untuk and the next Grand Prix lah, which is French Prix. So itu je lah yang saya boleh jelaskan. Sebenarnya saya pun macam dari segi strategi saya pun macam masih lagi kurang apa problem dia. Macam Tajul kata lah, cengkaman dari segi gripnya saya macam tak faham konsep ialah apa yang menyebabkan benda tu berlaku. Okey, tak apa. Kat sini kita lebih pada pendapat, tak ada salah, tak ada betul. So okey je, tak ada apa-apa pun. Tapi tak apalah, kat sini kita sebenarnya tempat perkongsian ilmu, kita berdebat. So kita kat sini kita berkongsi lah. Okey, tak payah cakap panjang. Hadi, kau rasa macam mana Red Bull? Aku pun tak nak cakap banyak sebab banyak semua dah tahu dah pasal Red Bull ni. Okay, first kali memang expectation aku memang Red Bull punya tempat, Red Bull akan menang. Sebab masa dekat spring race pun memang Max Verstappen yang conquer. Betul. Sergio Perez pun dari grid 13 pun boleh dapat nombor 5. Sebab mereka kata, ini boleh makan ni kalau masuk race. Tapi bila masuk race jadi macam lain pula. Macam Max dia tak ada pace, Ferrari ada pace. Yang pasal Sergio Perez tu aku rasa dia ada body damage atau floor damage. Lepas tu dia boleh catch up. Lala dia DNF. Sebab mungkin dah jauh sangat kan, macam dia jauh sangat. Dia tak salah aku kalau lap 2 kali dah tak boleh race ke macam mana Aku tak ingat Macam mana? Kalau kena lap beberapa kali tak dia kira tak boleh continue race ke boleh lagi? Boleh je. lagi. Tapi tadi sebab memang dia Sergio Perez memang dah tak ada pace, ada broken apa ke something ke. Ada better DNF lah. Sebab Sergio Perez aku percaya dia boleh kejar walaupun dia duduk belakang sekali. Dia konsisten. Betul. Sebab aku tengok last sebelum dia DNF tu, dia punya distance daripada last driver tu dah 44 second kan. So mungkin dah terlalu jauh. Kalau dia dapat pun mungkin dapat. Tapi kalau dengan kereta rosak, kau nak speed up, payah gila lah aku rasa. Sebab tapi tu kalau tiba-tiba ada safety car, dia boleh ada peluang dia cerah. Faham. Tapi kalau Red Bull kata masalah bodywork, pace drop, so no use lah. Kalau ada safety car pun memang kau boleh catch up, tapi ketinggalan juga. Betul. Okay. Ni itulah kalau kita Mick nama Zul dah masuk. Zul, Red Bull. Macam mana Zul? Okay, tak apa. Zul tak boleh cakap lagi. Tapi itulah, aku rasa kalau Zul pula Red Bull Max Verstappen memang tak ada masalah. Aku rasa dia boleh kejar. Sebab sebenarnya aku tengok memang dia sangat macam mana sepanjang race Max dia tak fight betul-betul dengan Leclerc pun. Dia macam lebih pada aku sampai at the end pun dekat poll pun kata tak apa, nombor 2 is better daripada tak dapat apa-apa kan. Dia kata waktu tu, aku rasa dia kata tak apa, relax je. Yang penting dapat juga nombor 2 pun okey. Tapi masa dekat last yang Leclerc kata ada problem, engineer dah beritahu lah yang macam okay Leclerc kau dia kata Max kau ready, Leclerc ada problem. So dia follow rapat je, tunggu ada peluang je. Tapi at the end dia tak dapat peluang jugalah. Okay, Zul dah datang. Okay, Zul. Okay. Sorry. Okay, Max kan.
after race kan, post race, Max dengan Ricardo tak silap aku, dia ada cakap sebab sprint kan, kalau tengok sprint Ferrari susah nak kejar, nak catch up dengan pace Max kan. Tapi time race day, actually pagi tu dia rain tau, pagi tu rain. So aku tak sure that diorang pakai tayar yang sama medium time sprint ke atau tayar baru. Tapi in case kalau pakai yang baru pun, medium dia punya condition tak sama macam time race dengan sprint. Aku tak faham sangat benda tu, tapi Ricardo cakap benda tu maknanya bukanlah Max bagi alasan, tapi Ricardo pun cakap Ricardo pun okey kan, dia dapat point kan. So dia kata advantage, ada some of team ada dapat advantage daripada situation race morning tu, before dorang race tengah hari kan, pagi tu. Sebab sebenarnya Ferrari tak silap aku ada baca, dorang ada minor upgrade dekat rear wing. So that's why ramai yang tak jangka pun Ferrari boleh ada pace macam tu dekat Red Bull Ring. Sebab ramai orang akan predict, macam kita last weekend kita ada predict Max nombor 1 kan. Cuma aku nak Leclerc menang, so aku predict Leclerc nombor 1, Max nombor 2. Tapi dalam jauh dekat sudut hati kata ni memang rasa macam Max boleh menang kan. Sebab tiba-tiba je Ferrari boleh catch up, ada pace macam tu dekat circuit yang karakter circuit yang lebih suit dengan Red Bull, tapi Ferrari ada ni. And then kalau kita tengok bila Max dah tukar hard, baru nampak Max ni macam boleh gain boleh build gap dekat, boleh kejar Ferrari. Masa medium tak boleh. Aku tak sure sebab apa, tapi cuma strategi Ferrari lagi cun. Betul. Sebab diorang ada fresh hard. Kalau contoh diorang Ferrari respon cepat dengan apa yang Red Bull buat, maknanya meaning tayar diorang beza 2-3 lap je, new fresh. Betul. So kalau tayar hard, maybe Max dengan Leclerc tu akan ada battle yang gila. Lap ni Leclerc pass, the next lap mesti Max boleh pass dia. Tapi sebab Ferrari ada better strategi, that's why Red Bull kalah kat situ lah. Red Bull kalah. Aku rasa sebab Red Bull kalah sebab medium diorang medium tak okey, aku tak sure pasal tu. Itu je. Tapi kalau banyak tak orang dengar kau keliru, yang banyak driver dia keliru pasal tayar. Macam semalam dia perform lain, hari ni perform dia tak dijangka. Tu Ricardo cakap. Betul tu Ricardo cakap. Dia kata masa sprint dia tak okey, tapi dia kata maybe dia kata my luck morning raining in the morning, so that's why dia ada pace, and then dia boleh dapat point sebab Ricardo start belakang kot. So itulah. And then benda tu terbalik lah dengan Max. Macam tu lah. Betul. Macam dia punya permainan dalam kata strategi in terms of tayar pun main peranan. Kalau kita tengok, kita tengok memang Ferrari betul-betul strategi dia cun, sebab dia tak macam tak bagi peluang untuk Red Bull buat undercut ke apa semua. Sebab bila by the time macam contoh Leclerc dah pit, lepas tu berapa lap lepas tu Max pit kan. Tapi waktu tu Leclerc pit memang cun, dia boleh terus follow Max. Lepas tu Max pit, masa Max pit tu dia dah jatuh belakang orang banyak. Lepas tu Max kena kejar tu, dia kejar je, dah dekat je dengan Leclerc pit. Dia memang tak bagi kau peluang langsung lah kan. So macam strategi. Ni Tompel baru datang. Okay Tompel, kita dah bincang pasal Australian GP secara general, lepas tu Ferrari, lepas tu Red Bull. Boleh je nak cerita mana-mana antara tiga soalan tu, ataupun secara kumpulkan semua pun boleh, pasal Australian GP general, Ferrari dan Red Bull. Okay Tompel, pendapat kau? Terima kasih Abang Mod sebab bagi peluang kat aku cakap kan. Kalau korang nak tahu, aku dekat Mekah ni sebenarnya ambil peluang dengan korang punya podcast ni. Alhamdulillah. Okay, first of all, aku tak tengok sangat live sebab limitation of internet, so tengok kat highlight. But aku tengok live, secara live through dekat F1 Formula page.
first of all aku ada tengok dekat satu video tau dalam cooling room yang Verstappen kata dia terkejut dengan pace Ferrari. Itu first point dia. And then second, dia pun pelik kenapa dia punya tyre degrade terlalu cepat. So aku pun tak faham, dia sampai di sini pun tak tahu kenapa. Aku mungkin boleh relate dengan diorang punya flow angin kan dekat diorang punya tayar. Kita tak tahu macam mana sebab Max mula-mula dia sebelum waktu dia pakai mid tire tu. Dia cakap dia macam oversteer tak silap. Dia mention oversteer tak silap sebab belakang dia macam ada loose sikit. And then lepas dia tukar hard tire terus dia dapat kejar Leclerc. Masa tu juga Leclerc ada problem dengan dia punya throttle tak silap. Betul throttle. Throttle dia. So masa tu kalau kita betul lah cakap siapa Afif dia cakap kalau ada 1-2 lap memang Verstappen boleh potong boleh jadi P1 dekat situ. Tapi rasa dia macam tayar, rasa macam setiap macam aerodynamic setiap kereta ni ada efek dekat tayar kereta tu sendiri. Sebab Verstappen cakap dia degrade tapi driver lain tak ada. Kecuali Ricardo kan dia cakap pasal hujan tadi tu kan. Suddenly dia ada pace waktu race. Tapi dekat sprint dia tak ada pace. Betul. Macam dia tu yang macam dia orang tak faham. Saya rasa dia tahun ni is tahun di mana masih cuba nak faham setiap kereta macam mana macam mana dia orang punya reaction, different aerodynamic, different airflow. Betul. Everything dia orang kena check. Yes. Sebab especially flow part tu. Macam dia orang cuba nak maximize tau. Tapi bila dia orang cuba nak maximize performance, dia orang macam decrease certain performance macam tire degradation ataupun diorang punya aerodynamic dekat belakang ataupun aerodynamic dekat depan. So rasa tahun ni rasa dia race paling menarik sebab setiap team macam semua masih ada peluang nak jadi juara. Betul. Ferrari ke, Mercedes ke, Red Bull ke. Eksperimen. Eksperimen. Tengok khas dua-dua top 10. Aku terkejut bila tengok Mick Schumacher tiba-tiba nombor 6. Boleh lagi defend Hamilton masa sprint. Betul. So rasa dia macam tahun ni memang is a race where setiap team diorang cuba nak faham macam mana performance kereta tu. Even Max Verstappen sendiri pun tak faham kenapa benda ni jadi. Tapi aku respect gila kat Leclerc dia cuba macam mana cakap dia solve dia problem dia sendiri. Betul. Itu yang aku respect gila. Kan dia macam very very talented. Kalau compare dengan driver lain macam siapa kalau kita tengok macam Verstappen, dia mau tu complain dia try to tanya dengan engineer dia apa perlu dia buat. Kenapa tekan 50-60 kali button tak ada apa-apa jadi. So engineer dia bagi suggestion. Tapi Leclerc dia tahu engineer tu macam mana bebal dia. So dia sendiri cakapkan. Betul tak? Kalau korang semua setuju. Betul. Semua orang tahu. Tengok. Aku setuju apa kau cakap. Tengok dia orang driver tu kan. Tengok kalau sign dengan Leclerc, dia orang sendiri yang settlekan masalah, bukan engineer dia orang. So kalau aku imagine tau, misal kata dia orang dua ni pergi Mercedes, aku rasa memang memang sebab dia orang imagine dia orang punya talent is more than the engineer itself. Dia dah macam Sebastian Vettel dulu, ingat tak Ferrari punya problem. Vettel terpaksa settle sendiri dia terpaksa decide sendiri strategi dia. Itu masalah Ferrari, aku tak faham sampai sekarang. Patut Ferrari boleh naik ke tahun ni. Betul lah, betul kata Tompel pasal kita sebenarnya banyak tim yang nak cuba dapatkan titik tengah. What is the best aerodynamic? What is even sebenarnya tayar pun memang kita orang nak faham tayar. Masalahnya even Pirelli sendiri buat beberapa kali test before season ni start sebab dia pun nak kena sesuaikan tayar yang dia orang pakai sesuaikan dengan kereta kan. Sebab bila dengan higher downforce dia akan memberi lagi cepat degradation. Kalau kau perasan this season memang banyak driver lebih banyak pakai medium dengan hard berbanding soft tayar. So Pirelli sendiri pun dia tengah cuba nak
faham tayar apa yang sesuai. So diorang pun ada range. Memang kita tengok macam ada soft, medium, hard. Tapi soft, medium, hard tu dia boleh berubah dia punya range tu. Diorang ada range dia. Tak salah aku untuk Red Bull ni diorang pakai the softest. Kalau tak silap aku lah, softest kalau yang paling soft lah. So dia punya hard tu masih dekat medium lah. Macam tu lah lebih kurang. So memang so downforce diorang tengah cari, porpoising ada masalah. Even new engine untuk dia punya new car kan, semua memang nak cuba titik tengah lagi lah. Semua kereta baru, new regulation, new wing, new rim, semuanya berubah kan. Diorang tak data Sebab lama. kan tayar, kan saiz tayar dah besar kan. Tapi sudah dengan 18. Tayar besar. So, Lepas tu grip lah banyak. Sebab banyak yang kena penalty. Kalau tengok race kali ni semua kena penalty over the limit. Sebab yelah semua understeer kan. Dekat tak salah aku kat turn 10 kot. Dia macam very tricky. Sebab bila diorang lebih daripada track pun diorang tak rasa pun. Sebab diorang ada punya curb tu dia macam rendah sikit tau kalau kau over limit. So even masa aku tengok Lewis Hamilton dia limit over the limit pun dia kata mana ada over limit, tapi kalau tengok video tu memang ketara gila sebab dia orang tak rasa benda tu kan. So macam benda tu sebab Lewis nampak semua kereta jalan dia jalan yang sama, ikut line dia kan, dia pun ikut jalan line. Betul dia kata semua orang tak kena ke, takkan aku seorang, padahal semua orang pun kena juga sebab kan. tu Checo kan kena grip penalty sebab tu. That's why Checo complain. Dia sebenarnya kan track limit ni 2-3 driver ada cakap tau, kau dalam kereta, dalam kokpit tu kan, kau sebenarnya kau bukan macam main game tau. Kau punya kamera tu kat atas tau. So dengan ada halo tu lagi, sepatutnya benda ni aku ada baca orang buat sensor kat situ, faham tak? Betul, faham. Buat sensor. Driver takkan macam Max ada cakap, driver dia cakap anyone tak boleh expect driver nampak semua benda tau. Betul. Kan? So kau tak boleh, kau cakap senang kan, kau duduk dalam tu kau tahu. Kau takkan macam Hamilton cakap kan. Dia kata dia tak ni sebab diorang tak dapat, aku rasa view 100%, diorang tak dapat 100% view untuk nak budget limit track tu. So better next season or tengoklah bila, tak tahu FIA buat macam mana. At least aku rasa paling bagus buat sensor lah. Sensor macam simple sensor macam traffic light lah, kan ada line ada apa tu kan. Teknologi sekarang bukan zaman Schumacher Hakkinen. So benda tu boleh buat sebenarnya. Betul cakap Zul, sebab sebenarnya kalau even main game pun, kalau kau duduk dalam kokpit dengan halo, usah kau tak nampak track limit, kau tak nampak siapa kat depan. Dengan kau main game, kau ada rear view, kau ada, kalau in real life kau ada side by side view je untuk mirror. Betul. Dengan kau tak tahu pun siapa belakang kau tak tahu siapa fastest. Kalau ada red flag pun siapa yang accident kau tak tahu kalau tak engineer bagi tahu kan. So macam susah lah sebenarnya, tak semudah tu. Trickynya first corner sebab dia naik bukit tau. Naik bukit mana driver tak nampak kat line. Memang tak nampak tu. Norris pun langgar. Norris kena berhati. Norris, Albon yang kena. Yang lain ramai gila kena warning. Leclerc pun 2 kali warning. Lewis 4 kali warning. Ada 2-3 driver je yang tak kena warning. Aku rasa Schumacher tak kena kot. Tak ingat aku. Tapi memang benda tu tricky lah. Tempat yang ada tricky. Tricky gila. Kau baru nak learn kereta tu lagi dengan tu very tricky kan. Yes. Susah. So betul lah cerita pasal sensor je lah. Masa kita sebelum start season tu ada ura-ura yang kata nak pakai VAR lah sebab case last season macam-macam. Tapi benda tu sebabnya yelah, kita berharapkan in the future akan develop benda tu dengan lebih cepat lah. Aku rasa sebab benda ni memang bermain dengan technical kan. Kita tak boleh main dengan drama saja. Katakan kau nak main drama je. Benda ni kau Formula 1 engineering. So kau memang bermain dengan technical. Macam main bola pun boleh buat, takkan kau yang main dengan machine kau tak boleh buat kan. Bagi aku sampah lah VR tu. Kalau macam bola dia boleh tiup whistle ke berhenti kejap tengok VR. Kalau F1 kau kena berhenti kereta, berhenti. Jangan dia outside pula. Maybe boleh replay dan boleh ni je lah kan. Boleh boleh hukum lah. Race kena teruskan, tak ada berhenti. Race kena teruskan. Sensor VR tu tak logik sebab kau dah banyak kamera dah. Kau dah banyak kamera. Kau bukan macam bola. F1 ni kamera dia the whole track tu dah ada ni. Sensor dekat turn yang tricky yang akan. Tapi sebenarnya tahun lepas circuit ni pun banyak agak orang langgar tapi tak banyak je. Betul.
Tak ketat. Hamilton dekat Bahrain 21 kali. Tapi masa tu tak ketatkan lagi. Tak kena Sejak dia penalti tu buat, pun. sejak tahun ni je lah dia dah tukar steward lain. Betul. Dia strict kan. Dia kena strict lah sebab dia pakai steward yang berbeza kan. Aku tak tahu, tak ingat this race pakai siapa, aku tak ingat. Tapi dia kena tukar-tukar lah. So benda tu aku rasa bagus lah. Sebab takkan kau nak biarkan benda salah berterusan kan. So kau kena start strict macam tu lah. Dia macam tahun lepas kau boleh langgar over limit tu. Tapi waktu potong je kau tak boleh langgar. Kau tak boleh take advantage. Gain advantage tak boleh. Kalau overtake orang, kau jangan ambil jalan luar. Kau kena ikut line. Kalau kau jalan biasa je, tak ada kereta, kau langgar je lah. Tapi tu lah, time tu masa kat Bahrain tu, dia benda ni inconsistent lah. Ada certain driver yang 2-3 kali kena warning. Kena black, white black ni. Tapi ada, aku tak nak cakap siapa, tapi nanti orang Mercedes nanti best aku. Tapi ada satu driver okey je. Ada satu driver, seorang driver sampai 21 kali tak kena warning pun. So okay, tukar topik. Tapi macam tu lah. Sebenarnya as persatuan, bukan persatuan lah, satu badan ni kau tak boleh nak menangkan siasa juara kan. Maksudnya kau just follow the rules. Kalau dah langgar lah, kira langgar lah, salah kan. Okay, ada topik yang aku rasa di luar pada race, tapi benda ni bermula sebelum race hari tu. Ferrari dengan Red Bull yang diorang kena investigate regarding flexi floor lah. Sebab dia kata dia orang akan, biasanya untuk dia punya floor tu dia akan detect untuk bahagian depan saja. So dia orang abuse yang belakang. Dan waktu tu FIA kata dia investigate dan dia dapat berjumpa benda ni. Dia tak mention betul-betul kata Ferrari dengan Red Bull, tetapi ramai yang membuat speculation diorang lah, sebab diorang yang paling banyak membuat bantahan waktu diorang buat technical meeting ke apa macam tu. Lepas tu diorang kata paling cepat untuk ubah benda tu by French GP, which is next race, baru dia kena semua orang wajib ubah benda tu. So adakah, sebab kau tengok pace Red Bull dengan Ferrari memang jauh sangat dengan orang nombor 3 Lewis Hamilton. Adakah Red Bull dengan Ferrari memang abuse untuk race kali ini? Siapa-siapa lah aku rasa, Hadi ke, Zul ke, Tompel ke, Haizim ke, bagi pendapat. Yang tu aku tak berapa nak pasti sangat, tapi dalam rule kata memang tak boleh lebih ke tak boleh kurang. Macam mana? Aku tak faham sangat dengan rule dia. Yang flow tu flow tu kan dia ada, ingat tak, dia ada lubang kan. Dia ada lubang macam apa Tajul cakap tadi. Lubang tu diorang akan investigate after race tau. Kan biasanya kita nampak percikan api macam bunga api kan. So floor tu itu akan reach dia the lowest part of car. So dia tu yang akan direct contoh poising ke apa ke, dia akan direct kena dekat tayar, dekat jalan dulu. So bila dah habis race, diorang akan investigate, tengok. Aku tak ingat, itulah macam Adi cakap, kita tak ingat spesifik berapa minimum dia pun semua. Tapi orang ada gambar leak dekat internet, macam Ferrari dengan Red Bull ni, diorang ada pace disebabkan diorang macam pakai dua panel dia papan kan sebenarnya kan. Plank lain floor. Plank floor. Yelah, yang warna coklat tu kan. Macam team lain guna satu ke. Macam aku pun tak sure, aku pun tak ada knowledge banyak sangat pasal floor ni, lagi relegation baru ni, so tak faham sangat. Tapi macam Ferrari dengan Red Bull ni macam cheat lah. So by the next event, maybe orang predict lah kalau Ferrari dengan Red Bull tukar, diorang nak tengok diorang punya performance jatuh ke tak. Kalau diorang upgrade, mana mini macam diorang upgrade ikut team-team lain, contoh macam Mercedes. Kalau performance dia jatuh, so memang Red Bull dengan Ferrari ni macam menipu lah. So benda tu kita tak tahu, kena tengok lah GP Perancis nanti macam mana. Kalau performance diorang okey juga, so bukan maknanya Ferrari dengan Red Bull tak buat salah lah kot, tak bersalah lah kot. Macam tu lah kot. Betul. Kena kata putus pada FIA lah, sama ada cheat ke tak. Kadang-kadang bukan cheat, kadang-kadang kita macam loophole.
Betul-betul. Betul. Tompel macam nak cakap sesuatu. Tompel. Hello. Jadi yang floor tu, dia bukan kayu, dia campuran Ada macam mix dia mix. Tak silap macam ada aku baca hari tu, dia bukan kayu, dia macam dia plastik campur something macam. Dia ada limit dia. Bila dia jalan dekat, kan dia selalu skip dekat atas jalan kan. So dia akan degrade, dia akan menipis. So dia tak silap berapa milimeter dia, kalau dia dah cecah minimum, kalau dia kurang dari macam mana cakap, dia punya tebal tu menipis 10 mm kot. tak silap lah. Kereta tu akan disqualify. Betul. Totally disqualify. Cuma Red Bull FIA ni, dia ada seorang tu dia baca dekat motorsport.com. Dia ada cerita pasal skid block tu, bila race skid block tu hilang tau. So bila skid block tu hilang, dia punya floor tu boleh flex. So diorang FIA tak testing kat situ, FIA testing kat tempat lain. So next race ni diorang akan test dekat skid block tu. Cuba cari dekat motorsport.com, cari skid block floor. Dia ada explain dekat sana apa itu skid block. Sebab skid block tu yang macam lock dia punya floor tu dekat depan. Tak silap kat depan lah. Bila dia keep on bergeser dengan jalan, so skid block tu macam hilang, and then floor tu boleh flex tau. So benda tu sampai Mercedes pun macam dia pun terkejut tau, kenapa dia baru tahu. And Ferrari dengan Red Bull kan macam tak mengaku kan dia orang pakai benda tu. Baik kita tengok lah dekat French Grand Prix nanti. Tengok macam mana, sebab kita nak tengok kalau FIA dah start investigate and ada perubahan in terms of team, meaning dia orang ada pakai benda tu lah. Dia macam rasa FIA ni tahun ni dia macam lenient lah. Macam kalau dia jumpa benda yang illegal, dia orang tak hukum. Macam kes Ferrari dengan enjin, ingat tak dulu tahun 2019 betul. Dia cancel Flow rate. tapi dia tak hukum Ferrari, betul tak? Ferrari offer macam mana nak, macam dia orang offer something lah, which is macam mana bagi teknologi tu nak inform FIA macam mana teknologi tu berjalan, macam tu lah. So FIA cakap okey lah, tak apalah, kita orang tak hukum kau. Masa tu baru Ferrari down, betul tak? Percaya tak masa tu? Betul. Yes tu. Dia orang tak boleh upgrade pun engine tu. Yes, and then lepas tu Ferrari drop. So kita tengok dekat France Grand Prix banyak. Kita tengok Ferrari dengan Red Bull. Kalau Ferrari Red Bull maintain, maknanya dia Ferrari Red Bull dia ada loophole line yang dia orang boleh jumpa. Tapi tim lain tak jumpa. Betul. Yes. Tu lah kena tengok. Excited kan, nak tunggu. Innovative tu. Betul lah. Tapi yang ini yang aku faham lah. Yang aku faham, ni pendapat aku yang aku pun bukan bahagian engineering lah. Tapi ini daripada kalau kita tengok bermulanya semua orang mengalami porpoising. Tetapi ada satu tim tu, Mercedes lah, aku sudah cakap, dia masih dengan porpoising dia every day, dia cakap pasal porpoising. Aku rasa Mercedes dia rasa macam ada something wrong dekat Mercedes dengan dekat Red Bull dengan Ferrari. Tetapi dia macam tak nak cakap yang ada dia tak tahu kat mana masalah dia. So bila ada satu race kat Azerbaijan kot yang Lewis Hamilton keluar dengan sakit macam orang tua tu, dia kata bongkok. Sejak pada tu FIA buat dia buat investigation lah regarding porpoising. Lepas tu FIA keluarkan satu arahan teknikal kan. Dia kata kalau melebihi satu tahap porpoising, dia kena increase the car. Waktu tu kira FIA ada keluarkan dia kenakan satu benda which is nama dia aerodynamic oscillation metric. So dia nak tengok dekat bahagian floor tu lah. Kat situ dia orang periksa sensor bahagian tengah saja. Tapi waktu tu dia orang still tak jumpa apa-apa. Sampai yang last race yang dekat British, yang waktu tu Max Verstappen dia kata ada masalah dengan floor dia. Waktu tu memang kan Red Bull memang Max tak boleh nak race langsung. Waktu tu baru yang tiba-tiba cerita pasal flexi floor.
Masa baru terjumpa FC Flow. So dia orang punya battle drama tu dah start awal tau. Bukan baru sekarang daripada waktu tu lagi. Cuma Mercedes tak nak cakap yang kau pergi Usha benda tu kan investigate, tapi dia suruh investigate sendiri. Dia bagi hint. Betul. Yang pasal flexi floor tu yang aku faham lah, dia orang punya yang bahagian belakang, dia patutnya floor dia orang tu dia boleh flex sampai 2mm sahaja. Tetapi macam tu lah, yang kat bahagian belakang tu dia orang tak kira, dia orang tak ukur lah benda tu, tak measure. So ada kata ada team yang dia nampak benda tu macam loophole, yang dia punya bahagian yang dia orang tak measure tu boleh up to 6mm dia punya flex, which is kat bahagian belakang tu. Dan dia kata benda tu yang memberi more aerodynamic dengan proposing problem lah. Macam tu lah. So kat situ lah dia punya aku starting point dan tu. Tapi in terms of flexi floor tu lebih detail aku memang tak berapa faham lagi. Aku pun still baca dan aku tak faham lagi lah. Tapi drama tu dah start awal lagi. Tu lah, Aku kita rasa tunggu dekat macam front. diorang ni kan, yang flexi floor ni, aku boleh relate dengan double diffuser Abron GP. Kalau dia ada flexi dekat belakang, so aerodynamic dia more macam saya cakap, dia lebih grip lah bila ada flexi dan proposing tu makin kurang. But aku sebenarnya masih tak faham part mana yang macam kalau dia flex, apa yang buat dia, apa yang effect untuk kereta tu sih, sampai aku cuba tengok kat YouTube lah, and still aku tak faham macam mana konsep flexi floor ni yang boleh kurangkan proposing, yang boleh bagi kereta tu grip. Tapi tak apa, nanti aku akan try to cari lah macam mana apa konsep flexi floor ni, sebab sampai sekarang dia orang explain pun aku faham kat skip block je, tapi yang dekat belakang tu aku masih tak faham konsep tu. Biasa aku dapat relate konsep tu dengan ni Kalau apa aerodynamic kat sini senang cerita dia. kan ada kan dari tu kan. Hari tu ada Nick tapi tak apa. Next time kita cuba-cubalah. Mungkin kita boleh tanya dia lebih detail. Kita study dulu. Lepas ni kita study ya. Sebab aku suka podcast ni sebab kita berbincangan. Aku tak suka macam banyak podcast yang menceritakan apa yang dia faham. Macam aku tak tahu. So buat podcast ni kita dapat input daripada banyak orang, kita dapat source. Macam Tompai kata kat motorsport. Benda tu aku tak baca lagi, so aku boleh dapat ilmu kat situ lah. Sebenarnya aku sebagai orang yang tak tahu. Bukan aku kat sini host sebagai orang yang tahu. Kat sini aku sebagai orang yang tak tahu dan nak cari lebih banyak ilmu dan lebih detail lah. Lepas ni kita macam okay, kita kena baca, lepas tu kita boleh discuss. Mungkin untuk race seterusnya kan. Macam tu seronok. Okay, ni Haizim dengan Afif macam tak ada peluang cakap. Cuba nak tambah apa-apa ke Haizim atau Afif? Haizim dulu ke? Ada nak tambah pendapat? Sebenarnya saya dah jumpa website pasal motorsport. Tapi saya ambil translate dia. Menurut bos Mercedes kata dia, pasal 2-3 flow, sebenarnya setengah pasukan mengalami terlincir yang sebenarnya hilang apabila kereta itu melanggar bahagian bawahnya, katanya. Sebab untuk melincir adalah bahawa ia adalah had jumlah penggunaan papan yang boleh anda miliki. Dan jika terlincir boleh hilang secara ajaib ke lantai, itu jelas bertentangan dengan peraturan. Macam Tompai cakap lah pasal degradation semua tu lah. Ya. Okay, thank you Azim. Baca dan translate kan. Bagus-bagus, terima kasih. Afif, macam nak cakap apa Afif? Tak ada. Okay, kita dah cakap pasal apa, technical pun. Details technical tak apalah. At least kita dapat sesuatu. Macam tadi kan Azim ada translate, Tompai bagi tahu info. Okay, ni secara general je. Tim-tim yang lain lah. Sebab kalau kita nak cerita semua tim memang tak 3-4 jam pun tak habis, sampai subuh pun tak habis. So untuk ni pendapat aku lah. Mercedes dia just okay, dia paling reliable sekarang ni. Just dia collect point sebanyak yang boleh, sementara dia orang nak dapatkan pace and all semua. Nak kata pace okey lah, tapi yelah, kalau tengok Lewis Hamilton nak potong 2 Haas kat depan dia pun mengambil masa yang lama. So kat situ aku tak rasa pace dia sangat menakjubkan ke. Aku rasa biasa saja. Tapi dia masih boleh lah berkata ada pace tu, tapi still tak boleh catch up Ferrari dengan Red Bull yang kat depan yang jauh meninggalkan. Kedua, aku memang shout out pada Haas lah. Aku rasa okay, last race memang sebelum Australia ni British, aku dah rasa aku memang doa untuk Mick dapat point. Tapi aku tak sangka pula dekat Australia ni Haas betul-betul macam satu tim yang kuat kat depan. Memang dia orang dua tu kat situ je.
kena potong balik dapat kat situ lah. So dia orang dapatkan point. Aku rasa macam memang Quinter yang paling happy lah. Dia dah tak mencarut lah. Lepas ni Drive and Survive, aku rasa muka happy senyum yang tajuk kan untuk musim ni. So Haas, aku rasa shout out terbaik. Kevin Magnussen juga pilihan yang tepat driver. Dua-dua menunjukkan result yang baik lah. Okay, siapa-siapa lain nak tambah pasal tim-tim lain ke, pendapat nak tambah ke yang aku tak cakap? Ada. Okay, Adi. Dah aku pelik. Tak ada siapa pun mention pasal Ocon kan. Ocon nombor 4 nombor 5 Lima. Mantap. Dia qualify dia nombor 5, sprint dia nombor 6, race pun nombor 5. Mantap kot. Mantap. Tapi dia macam tak menyelah lah. Tak ada siapa media nak kejar dia kan. Itulah. Semua bertumpu pada Mick. Dia lonely race lah dia. Sebab dia Dia seorang-seorang. lonely lah. Betul lah, aku perasan dia antara yang paling kurang dapat liputan lah. Berbanding Alonso tu lagi banyak. Dia macam Alonso kurang lagi dapat. banyak. Tapi yelah, macam Hadi cakap sebab aku sejujurnya free race practice semua aku tak tengok ada anak raya kan, dengan aku balik kampung semua. Last minute pun aku baru dapat tengok dengan orang buat stream. Itulah, tu aku rasa macam Ocon lah. Ocon pun sebenarnya sepanjang musim pun Ocon Consistent lah dia. konsisten. Yes, dia tak bawah tapi dia kat mid table yang mantap lah kan. 6, 7 macam tu lah. So mantap juga lah. Lain Kesian kan. Media tak ada nak naikkan nama dia kan. tak bayar lebih lah tu kat media. Apa next event home race. Home race. Wah, Rim. Okay. Home race dia. Zul ke nak tambah apa-apa pasal tim-tim lain? Kenapa cuma Mick lah kot. Tak tahu kenapa macam, and then dia dah, I think dia beban nak dapat point tu last dekat British kan. Dia dah dapat, tapi dekat Austria ni memang dia daripada sprint lagi dah nampak dah, sebab dia kalau korang ingat tak Alonso hold Schumacher masa dekat Imola 2006 kot. Ingat tak? Ingat tak Alonso dia hold Schumacher kan. So ni time ni macam Mick hold Hamilton belakang dia time sprint tu. So memang banyak orang komen dia punya racecraft tu macam bukan dia lah. macam bapak dia pula ada dalam kereta tu kan. Bawa borek anak rintik. Dia macam dia clean dia design tu memang cun. And then tak sangka pula dekat race pun dia boleh sebab dalam sprint tu kan dia cakap dia dah bagi tahu radio team dia minta dia pass Magnussen, tapi race team tak bagi kan, team radio tak bagi. So bila dekat race ni dia tunjuklah dia lagi faster daripada Magnussen. So happy dia, sebab dia ni bukan calang-calang, dia champion F3, Betul. champion F2 kan. Dia first season F3 dia biasa je, tapi second season F3 dia champion. F2 pun sama, second season baru dia champion. So F1 pun this is the second season. Nampak lah dia tunjuk lah yang dia ni ada something lah, bukan just disebabkan ayah dia je. Aku pun pernah cakap Schumacher ni dia punya pace dia. Sebelum ni kan dia accident teruk, banyak orang kutuk dia. Betul. Masa dapat Haas. Yelah Haas pula Haas pula bukannya timnya besar kan. Kereta damage cabut lah. Betul lah. Sebab kadang-kadang kau lepas accident, macam mana pun kau manusia, kau mesti bila kau nak push kereta tu more than sepatutnya, kau akan rasa macam kau jangan accident lagi. Yang betul. Kan. Takkan mesti kau ada macam hesitation lah macam tu lah. So mungkin dekat British tu dia dah dapat dia punya racecraft dia lah. Maksud dia dapat point yang kekuatan dia dah tahu kat mana kekuatan dia, dan hopefully lah jangan do this two race. Aku rasa next season pun dia boleh deliver. Tu lah. Sebab nampak ada potensi racecraft dia cun, clean, tak main kotor. Cun lah. Aku rasa sebab aku rasa boleh lagi, sebab Haas tak ada major upgrade tau. Betul. Dia masih guna kereta yang sama macam Bahrain dulu. Dia macam ada minor-minor je, sebab dorang bajet tak banyak. So macam bos Haas cakap dia kata kereta dia sekarang, condition kereta dia suit dengan circuit karakteristik. So maknanya daripada Silverstone, sebab France GP ni pun sama juga macam Silverstone. Betul. Kan dia punya tu. So
Aku tak rasa diorang akan upgrade lagi dekat France. Maybe dekat Hungary diorang akan ada upgrade sikit lah. Tapi itulah, upgrade pun dah sedap macam ni. So, ya. Tu lah, tak sangka kat untuk Has. Tompel macam nak cakap? First of all, Mick tu boleh kata Mick dia tak akan dapat drive macam ayah dia. Sebab cara dia drive lebih kepada Ralf Schumacher, pakcik dia. Sebab aku kan dari 99 sampai Schumacher retire, aku follow dia orang dua ni. Cara driving Nick ni terlalu clean, so dia lebih kepada pakcik je. Kalau betul dia ikut ayah dia, korang tengok dia boleh block Lewis tu sampai Lewis tak boleh potong dia. Nah, betul-betul. Sebab bapak dia agresif, Nick ni more to clean, more to soft. Nampak sangat aja sih. Okay guys, aku tak boleh lama, dah maghrib kan. Okay, anyway, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih. Okay. Terima kasih sebab join kami. Semoga haji berjalan lancar. Okay, selamat Hari Raya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tompel. Okay, tambahan daripada Haizim ke Afif ke, nak cakap sikit pasal apa-apa tim yang lain, Mercedes ke? Ya. Pasal Aston Martin dengan Red Bull. Aston Martin tu masa Sylvester Vettel tu kena terbabas. Masa Gasly tu nak corner yang keempat, tiba-tiba Hello, Haizim? Tak dengar, tiba-tiba suara hilang. Okay, terputus kot. Afif? Afif cakap dulu Afif. Test. Boleh dengar? Dengar. Okey, cuma nak bagi tahu satu je lah. Tim yang boleh dikatakan bagi aku outstanding adalah Haas. Betul. Lagi-lagi Mick lah. Mick pun sejak dia dapat first point, dia macam dah bagi confident lah. Dia cuba nak dapat lagi banyak point lah. Tahun lepas tu dia hampir, cuma mungkin dia tak ada luck kot. Tahun ni tengok dah ada perubahan mungkin sedikit ketara. Jadi boleh dikatakan Haas ni dia dah cuba belajar dari kesilapan tahun lepas lah. Dan kepada Magnussen pun okey jugalah, sama je macam Mick. Cuma yang aku ingat lah, part double overtake dia memang smooth gila. Dia tak ada contact langsung. Oh ya. Betul. Yang dua dia potong stroll. Dia itu smooth potong kereta terus. Jadi boleh katalah Haas mungkin cuba bangkit tu jadi midfield yang lebih baik lah daripada tahun lepas. Yes, betul. Okay, betul. Thank you Afif, betul lah. Haas macam nampak improvement lah yang baik. Haizim, Sebab Haas tahun lepas Haas pun dia tak ada upgrade apa-apa pun. Dia Betul. tak buat apa-apa upgrade, Major just major upgrade untuk season ni je. Dia tu bukan betul. yang season lepas memang dia tak buat apa-apa pun. Dia biar je. Dia pakai apa Tu yang yang ada jauh. je kan. Dia pakai apa yang ada je. Okay, Haizim tadi apa terputus, boleh sambung tadi? pasal ni Aston Martin, pasal Sylvester Vettel masa terbabas di corner keempat. Tak tahu kenapa dia tiba-tiba dia terbabas. Lepas tu Ceco tu lap 1 tu, masa tu Lewis Hamilton nak corner tu, tiba-tiba terlanggar pula, sama macam 2 tahun lepas. Dia langgar George Russell. George Russell. Bukan Hamilton. Oh dah. George Russell yang salah kot. Kalau ikut kan sebenarnya George Russell langgar, betul dia kena 5 saat 5 second penalty. Yang Vettel tu Pierre Gasly yang langgar, dia pun kena Gasly yang langgar. Kena 5 saat juga penalty. Okay. Lepas tu pasal anak dia Schumacher, Mick Schumacher tu dah makin bagus. Kalau boleh satu nanti mesti boleh menang macam ayah dia lah tempat pertama. Jika kalau Red Bull ke Ferrari ke Mercedes tersingkir lumaan. Itulah sebenarnya bagi aku sebab sekarang ni Mick
dekat Haas. So aku tak boleh expect more than macam daripada Racecraft yang yalah, at least dia dapat mid table pun dah cun lah. Tapi kalau dia May itulah reserve driver ha, Ferrari. itulah, kalau dia dapat tempat, sekarang dia tak ada tempat, tak boleh nak ada tempat lah. So kalau dia dapat tempat, mungkin dia akan lebih perform lah. Mungkin dia dapat pole, dapat podium, lebih cepat lah. Macam tu. Okay. Kita pun kita dah bincang panjang-panjang. Kat sini adalah kita baca komen sikit-sikit lah. Banyaknya komen daripada Afif, ada Wan, ada Fuad Abdul Rani, ada Haizam. Adalah cerita sikit. Paling latest Haizam kata sebenarnya aku dah baca dari atas, just kita tak sempat nak shout out everything lah, sebab macam merancak sangat bercerita kan. So pada Haizam dia kata Has belum ada major upgrade lagi. Ya betul, dia tak ada major upgrade. Yang lain tu ada Fuad kata dia cuma pendengar setia. Baru godek-godek Discord, nak tak gambar pun baru belajar. Okay, so aku rasa kita kepada last segment. Last segment biasa kita akan cerita, bukan cerita lah, kita cakap sikit-sikit je pasal next race. Tapi sebab 2 minggu lagi aku tak nak lah komen next race. Ada lagi nak cerita ni. Ada lagi? Okay, cerita dulu lah. Tim Alpha Tauri ni, apa cerita ni? Apa takut sangat performance dia? Aku rasa okay, tak apa. Kita potong pada French, kita pergi pada AlphaTauri boleh juga. Tapi sebab AlphaTauri macam teruk, last dia orang gaduh berdua Yuki dengan Gasly untuk British. Waktu yang ni pun macam tak boleh go. Aku tak tahu apa tak boleh go dia. Apa masalah dia? Yang Gasly pula sampai 10 second penalty. 10 Satu yang dia langgar Vettel, dan satu over limit track. Okay. Ya, lupa. Betul. 10 kan. Sebab tengok tak tahu lah, diorang outperform teruk lah. Hari tu nampak dah okey. Hari tu Gasly ni Baku dapat nombor 5 kan. Itulah. Yes. So, dia ingat okey dah start dah ni. Dah start catch up balik lah. So okey lah. Sonoda pun hari tu pun, sebab masa kat Baku dia ada yang selotip dia punya rear wing tu. Kalau tak boleh race lagi. Boleh race. Kalau tak selotip tu dia pun point kat masa tu nombor 7 kot. So after that tiba-tiba hilang macam tu je. Gasly masa kat sprint pun dia sandwich dengan Hamilton kan. Aku rasa apa halak dia ni. Aku pendapat aku lah, sebab Gasly dia tengah cuba, saya nak cakap kan, sebelum ni dia tak ada kontrak. Betul, baru ada renew kontrak kan. So sekarang ni kat AlphaTauri pun dia kontrak yang 1 year, which is kalau next season dia boleh race lagi, tapi akan datang. So dia tengah cuba provekan diri dia kepada tim-tim lain dan siapa yang nak ambil dia. Sebab AlphaTauri pun mungkin dia lagi ada banyak lagi driver-driver lain yang dia nak ambil kan. Sebab Red Bull sekarang ni, Red Bull dia tak ada tempat. Perez dah sambung kontrak, Max pun kontrak. So dia tak ada tempat in terms of 2-3 tahun ke depan. So dia tengah provekan diri dia yang dia boleh. Dalam sama Yuki pun dia bukan budak kecil tu, bukan budak kecil lah, berbadan kecil tu pun dia pun ada eagerness dia kan, nak tunjukkan yang dia pun mampu kan. Aku rasa kat situ lah, sebab macam ada kesengitan antara both driver yang dia nak provekan diri dia macam tu lah. Nak prove something kan, dua-dua nak prove something. Betul lah tu. Aku pun rasa dia orang dua-dua nak prove something. Tapi yang lain tu aku tak rasa pada kereta bermasalah ke apa ke, tak ada. Cuma tak tahu, mungkin Adi pun ada cakap pasal luck pun ada, bad luck ke Kesian tu Gasly tu. Dah lah sprint pun dia kena langgar dengan Hamilton. Lepas tu masa race dia betul-betul tak ada pace langsung lah. Dia tak ada pace lah. AlphaTauri pun rasanya pace dia pun, dia dorang out Q1 kan. Dia macam Aston Martin lah. Sedih lah macam Vettel first time in his career 3 consecutive race dia out Q1 first time. Kesian tu. Kita tu nak buat pasal Alonso okay, not bad. McLaren masuk qualify teruk. Betul. McLaren kata ni masalah brake ke? Norris ni dia macam Russell ni tau. So aku nak sangat tengok dia dapat macam McLaren last season. Dia dengan Ferrari lebih kurang je dia punya performance. Tapi this season memang jauh gila lah dengan Ferrari. Bajet McLaren dapat. Kita nak tengok balik McLaren naik macam Ferrari kan, zaman-zaman dulu kan.
Cuma macam Norris ni kalau dapat kereta yang sedap, dia ni sayang-sayang Russell dia sebenarnya. Ada talent. Ada talent. Tahun lepas Norris podium. Kan fight. Tahun ni pun dia ada podium kat Imola 1. Itulah cerita pasal McLaren lah. Kalau yang follow pada awal season lah itu, first masa testing first race tu, dia antara kereta yang tak ada proposal langsung McLaren ni. Aku dah rasa McLaren ni confirm up ni naik. Tapi bila makin ke depan macam dia orang tak stable, kejap kat atas, kejap kat bawah, kejap kat bawah, macam struggle lah, dia orang struggle. Lagi satu aku perasan McLaren, dia ikut track tau. Maknanya contoh track yang karakteristik A, dia okey. Tapi bila track yang karakteristik dia B, dia tak okey. So ada certain track yang dia okey, maknanya okey means okey, dia boleh point. Ada yang track yang karakter dia tak suit dengan kereta dia orang, memang tak dapat point lah. Q1 out. Q2 pun boleh nasib ke dapat. Aku rasa yang tu. Aku rasa yang macam tu. Dia orang masih tak dapat lagi lah. Dua-dua dapat point. Yelah. Betul, dua-dua dapat point. Dua-dua. Tu dia ada track dia. Dia ada track yang dia yang kereta dia sesuai dengan tak sesuai. Pasal tengok nanti kita tengok the next race. Mungkin dia pada setting kereta tu in terms of high downforce, slow downforce. Yes, benda-benda macam tu lah. Benda macam tu kot yang akan mengubah. Sebab sebelum British tu memang banyak race yang macam ni kan, orang kata city race kan. Maksudnya bukannya betul-betul track, the city race. Kat situ kata tak silap aku, dia perlukan high downforce sebab banyak slow corners. Sebab tu memang dekat dengan kau tak boleh buat silap yang kau tak boleh understeer. Memang kau kena betul-betul on point, kau tak memang makan dinding lah. Mungkin kat situ struggle dia, tak tahu. Sebab aku pun taklah go into McLaren dalam sangat. Tapi mungkin aku akan lebih baca pasal McLaren lah lepas ni. Sebab tak tahu, sebab liputan tak banyak sangat. Sikit-sikit Norris, lepas tu Ricardo orang cerita pasal kenapa, apa masalah kau, sikit-sikit cerita. Tapi betul. in terms of performance, in terms of upgrade, tak banyak sangat cerita pasal McLaren lah. Walaupun kita cari detail pun susah nak dapat lah. Tapi itulah. Tapi start British, Austria, lepas-lepas ni semua banyak yang track lah. Aku sebenarnya suka track sebab diorang akan push the limit. Kadang-kadang terkeluar kan. Tak adalah sikit-sikit red flag, DNF. Macam tu lah. Aku macam tak berapa suka sangat race yang banyak sangat red flag, DNF. Macam mengganggu. Delay. Macam aku nak tengok race, bukan nak tengok tunggu tengok macam tu kan. Macam tu lah. So sebab tu kot banyak tim yang nampak potensi bila dah ada kat circuit yang maksud aku track betul-betul track lah, bukannya city race lah. Senang tengok 5 kereta berlawan serentak satu corner. Weh, tu lap 24 Itu macam MotoGP tau. Aku tengok fight. Waktu tu aku tengok siapa. Waktu tu ada Magnussen, paling dapat Alonso, Magnussen, ada Mick, Lando dengan Zhou Guanyu. Tu cerita pasal 5 orang. Tu cerita pasal Zhou Guanyu. Aku still sama. Aku punya harapan kat Zhou Guanyu pun tinggi. Aku memang skeptikal. Aku cakap ni Chinese driver ni just pakai duit nak masuk and everything. Tapi betul. memang aku rasa kalau bukan masalah kereta, memang dia boleh race. Selalunya yang dia tak boleh race sebab kereta dia, bukan sebab racecraft dia. Aku rasa macam dia tune jugalah, ada potensial juga. Dia fight. Dia bukan macam lah, minta maaf cakap macam sebelum ni Mazepin. Macam kau Mazepin. Itu satu. Lepas tu macam Latifi, kau ni nak race ke tak, kau join je lah, macam tu kan. Macam kau tak fight langsung. Macam ni pelengkap. Macam pelengkap dalam tim je. Macam Zhou Guanyu ni masuk terus kau memberi impact lah kan. Macam tak kau rookie rookie, kau baru first time kan. Lepas tu kau terus memberi impact. So macam ni lah driver yang kita tengok. Kau tak memberi just join je kan, bukannya nak race, kau just join je. Macam sedih bila kau tengok ada driver yang tak ada point. Dulu aku sedih kata Mick sebab Mick tak ada point. Sekarang ni tinggal Latifi seorang yang tak ada point kan. Yes, Latifi seorang. Tu macam sedihnya. Even Lance pun walaupun dia reckless driver, bagi aku dia reckless lah, tapi still dia ada lah impact. Tapi Latifi sedih lah. Tu macam Joe, Mick antara yang aku looking forward lah untuk dia pergi jauh lah. Masa British dia dapat QT tu happy Latifi. British itu. Tapi itu memang itu kredit juga kat dia sebab wet condition kan, dia boleh Q3 kan. Dia luck jugalah sebenarnya kan. Tapi expectation aku masa British tu Latifi dapat point, sekali Mick dapat point. Kan, betul tu. Betul macam aku rasa happy gila tengok Mick dapat point. Aku macam
Bangga. Aku pula yang rasa bangga kan. Taklah sebab dia pegang burden yang banyak. Kau pegang nama bapak kau. Lepas tu Has dah bagi warning lah, kau jangan asyik pecahkan kereta. So burden dia banyak dengan dia tak ada point lagi. So Kan. so burden tu banyak tau. Banyak tanggungjawab dia kan. Dalam otak dia macam-macam lah kan. So macam okay lah. So mesti ada. Alonso yang pasal sprint tu dia DNF sebab electrical Electrical dia tak boleh start kan kereta dia. That's why dia tayar tu ada Mustang tu ada blanket lagi, dia tak buka lagi. Lepas tu memang tak tiba-tiba mati enjin mati enjin nak habis. That's why ada extra formation lap kan. tak pernah ada tau. Tapi Alonso sebenarnya dia bad luck lah. Dia sayang tu qualifying ke apa mesti dia perform. Tiba-tiba ada je problem kereta lah apalah. Masalah Renault ni, enjin Renault ni macam teruk sangat lah. Tak reliability langsung. Itu dia paling teruk, dah berapa kali tukar. Paling banyak kan paling tukar kan. Renault paling tukar. Nasib baik tim dia je pakai Renault, tim lain tak pakai. Tapi itu salah satunya sebab apa? Dia orang tak nak test R&D tau untuk tim lain. Betul. Sebab tim dia je pakai kan. Tak banyak pengguna, tak dapat feedback kan. Tapi kalau macam ni performance memang customer lain pun tak nak enjin kau. Tahu tak apa. tapi yelah reliability teruk tapi performance dia gila-gila kat sebenarnya kan. Diorang pace kalau straight line top 3 kau. Wah tu lah. Dia lagi pace dia lagi sedap daripada Mercedes tau. Betul, setuju. Straight line. Sebab tengok macam okey je steady aircon. Kan. Tahu lah. Tapi cakap pasal penalti tadi kan, macam Sainz ni rasanya 90% lah dia akan tukar new power unit juga. So maybe dekat French ni dia akan start. Tengoklah 10 grid after dia punya qualifying ke macam mana ke. Betul lah tu. Sebab enjin dah terbakar kan. Dah terbakar aku rasa memang engine blow. Betul 90% lah dah terbakar macam tu. Macam tak boleh salvage. Kalau kau bawa juga memang akan mungkin tak bagi performance, tak boleh salvage apa tu. Aku rasa dah betul. Bagi aku sayang lah sebab biasanya kalau sprint ni biasa tim akan pakai enjin baru. Yelah. Ingat masa Hamilton Brazil tu. Brazil kan. Sebab dia pakai enjin baru kan. Tapi itulah tak tahu Sainz macam mana tapi dekat French ni okey juga dia sebab kalau dia start belakang pun aku rasa dia boleh je top 5 dia boleh kejar sebab French ni banyak straight line juga kan. And dia banyak spot juga nak potong. Cuma dia kurang sebab tak ada sprint. Kalau ada sprint tu kau ada 2 kali race kan, faham tak? So dia yang boleh kejar biasanya kalau track tu ada banyak safety car. Dia boleh kejar. And then kalau French pun ada safety car, tapi French biasa ada tu safety car. Biasanya ada safety car French ni. Ada. Biasanya ada. Itulah. Aku nak bincang pasal French banyak-banyak pun macam sebenarnya lagi 2 minggu. So sebenarnya kalau nak cerita pun kita podcast episod depan pun boleh. Kalau tak kita buat lepas race je. Tapi itulah French tak tahu nak cakap lah. Betul lah. Tapi kalau French secara general dia still track lah. Dia track betul lah, bukan city track. Kalau ikut lepas fight antara Mercedes dengan Verstappen kau punya untuk last season punya, dan Max potong, aku rasa last lap dia potong Max. Dia buat 3 stop. Dia buat 3 stop aku ingat. Sebab Bottas bising dekat Mercedes kan. Dia cakap kenapa tak nak dengar. Dia kata aku dah cakap ni ada tambah lagi satu. Ada satu lagi stop. Betul Perez dapat podium kan. Perez pun dapat potong Bottas, Max dapat potong Hamilton. So macam kat situ lah. Tu lah. Tapi kalau entah, aku apa-apa pun aku still suka track lah. Aku suka track, aku tak suka city track. Macam aku cakap, aku tak suka red flag semua. So French ni aku looking forward. Tapi lagi 2 minggu kita relax dulu. Boring kan. Minggu tak ada race macam tak ada race ke kali ni. Boring. Pada 2 minggu je terasa macam lama. Okay, kita dah cakap dekat 1.5 jam ni. Okay, aku rasa friends, aku nak cerita banyak-banyak pun jauh lagi. Nak cerita pasal podium pun jauh lagi. Apa lagi nak cakap? Ada Zul tambah-tambah apa lagi last sebelum kita menutup kita punya podcast untuk kali ni?
Adi ke? Hmm, Ke nak cakap, Apa ya? nak cakap pasal ni ya? Nak prediction. Mana tahu kita minggu depan kita tak buat podcast. Lepas race kita buat podcast prediction lah. kalau prediction front aku rasa Red Bull ni, tapi kalau Ferrari ni performance macam A1 ring, aku rasa Ferrari pun boleh. Tapi kita tak tahu sebab regulation FIA nak check floor. Yang baca floor tu kan. Susah nak predict, memang susah nak predict sebab dia nak check betul-betul. Susah nak predict lah. Aku Aku declare lagi kot. Aku declare lagi. Sebab A1 ring aku betul kan. Declare nombor 1, Verstappen 2, Checo nombor 3. Semua Checo salah lah. Aha. So yang ni pun aku rasa Sainz tak boleh, Sainz penalty kot. So maybe Leclerc, Max. Nombor 3 aku rasa Russell. Russell. Aku Oh, Checo, lupa. Checo. Wah, aku rasa lah. Aku rasa untuk aku lah. Aku rasa Max, Checo, Leclerc. Tahu, aku rasa Red Bull akan bounce back lah. Itu aku rasa lah. Sebab takkan dia nak biarkan 2 race macam tu kan. 2 race kan macam tu mesti dia akan Logik. bounce back. Logik. Dengan new regulation tu pun kita tak tahu benda tu 50-50. Boleh kata okey, boleh kata tak okey sebab kita pun tak tahu detail pasal benda tu. So aku stick pada anggaplah benda tu tak berubah sangat pun. So aku rasa Max dengan Checo akan bounce back lah. Nombor 3 Leclerc lah. Itu aku punya prediction. So far Mercedes tak ada lagi DNF. Dia memang tak ada. Tu DNF Russell. British. Tu sebab tu lah accident. Itu accident masuk tapi pasal reliability tak ada isu lagi. Tak ada. Diorang clean, diorang cantik. Tu Hamilton the one and only yang driver 22 yang belum lagi take checker flag. Dia je yang boleh habiskan. Dia seorang yang habiskan So sekarang all the memang race. Hamilton ambil point setiap race. Yang aku cakap kan, customer Mercedes pun memang tak ada lagi kan reliability issue. dia kebelakangan ni kalau pasal awal race ada banyak tapi awal dia ada. Cuma yang late past 3 races tak ada rasanya. Ada Latifi? TV. William bukan Mercedes ke? Mercedes. Kan dia kan DNF ni Austria. Alah, Dia DNF, dia lepas tapi Checo aku. tak tahu sebab apa kan. Aku pun Tapi tak tahu sebab apa. Itu aku tak sure. Under 3 lah. Under Aku 3 tak sure lah. aku tak sure Itu aku tak sure lah. sebab aku tengok ni dia tulis under 3. under 3 Under 3. Oh. under 3 maksudnya apa? Tu aku pun tak tahu. tak tahu kita baca. Bukan per unit lah. Bukan Floor engine dia. lah. Floor. Floor damage kot. Tak apa. Apa benda for damage pula ni TV kau buat apa? tak ada kacau orang tiba-tiba. Mungkin dia langgar curse pun. Tapi tak apa. Aku memang tak minta, mungkin ada peminat dia juga ke apa, tapi aku memang agak geram dengan driver. Aku respect lah Mercedes punya power unit. Dia tak ada lagi isu reliability ni. Betul-betul power. Mercedes punya fan memang bergeram dengan TV ni. Itu je. Sebab Abu Dhabi last season. Tapi itulah orang-orang kata dia last season this year, tak tahu lah. Hopefully lah, aku berharap. Minta maaf lah cakap, aku berharap juga lah. Sebab tak nak lah drive. Kau ni suka pemotor paling berprestige tau. Betul kau ada satu driver yang macam tak memberi impact. Macam kau ada ke tak ada sama. Dia masalah dia performance dia jauh drop kalau compare dengan Alex Albon. Albon pun lagi take okay. Mal dia macam tu je. Itu je level dia. Level dia macam tu je lah. Tapi kan dia pay driver nak macam mana. Tapi tentu lah diorang kata dah next season dah tak ni dah pay driver tu macam mana lah, tentang kontrak diorang dah habis ke macam mana, sebab tu diorang nak tukar. Diorang kata nak hantar siapa? Oscar Piastri lah. Untuk daripada Alpine untuk jadi driver dekat ni. Hopefully lah. Sebab Oscar pun mantap gak kau baca dia punya stat. Padu juga. Yang Alpine nak sangat hantar ke tu sebab dia orang ada kontrak yang dengan Alpine, kata Alpine kena dapatkan place untuk dekat F1. Maksudnya Alpine pula ada kontrak dengan Ocon dengan Alonso. So dia tak boleh letakkan dia kat dia punya seat, so dia kena bagi seat kat orang lain. Maksudnya bagi nilah tim lain untuk itulah F1 masalah dia. Yang tua-tua dia simpan dia. Itulah sebab sekarang ni kita dah nampak dah perubahan kepada new generation
Yang lama semua dah start down lah. Dah start dah kena outperform lah. Yelah, yang dah retired tiba-tiba masuk balik Alonso tu. Nasib baik dia masih boleh harapkan lah. Nampak lah dia scrum dia padu lagi lah. Dia padu lagi nampak lah. Coleman tu power lagi. Okey lah. Apa-apa lagi? Azim ke Afif nak tambah? Azim? Macam nak cakap sangat. Hello Azim? Hilang pula. Afif? Okey, tak Dah apa. masuk balik. Masuk balik. Okay, bagi dulu Kak Azim sebentar dia masuk. Dengar tak? Dengar Azim. Nak tambah lagi apa-apa ke? Pendapat lagi? Pasal apa? Mana-mana apa? Apa-apalah nak tambah-tambah apa-apa lagi ke? Okey. Saya harap mungkin yelah Alonso kan otai F1. Tapi bila nak Terputus. masa qualified Canada tu boleh lah. Okey. Tapi race tu aduh asing match je. Tapi France GP tu tengoklah macam mana. Betul. Mungkin Renault akan buat something lah dekat France GP sebab Renault kan dari France juga. Ya. Tu hopefully dia nak come back juga lah. Kalau semua comeback Tapi Renault kena improve dulu dia ability dia dulu. setakat ni teruk sangat lah. Setakat ni teruk bagi sangat. aku performance okay. Ocon steady. Performance okay, driver agresif, dah okay lah. Strategi pun okay lah. Tapi itulah reality dia macam mana nak habiskan race kan. Itu je. Okay lah. Okay, aku rasa kita dah sejam setengah. Aku rasa kita ni lah kita Cukup ke setengah. Kalau nak sampai 2 jam, 3 jam sampai esok pagi. Ya. Jangan. Okay, apa-apa hal pun kita iklan kejap. Okay, terima kasih kepada semua yang telah join Borak F1 Podcast untuk minggu ini. Antara yang pendengar setia nampaknya Pali, ada Wan, ada Hawa Cik Wan, dan beberapa tadi ada yang join tadi, Tompel. Terima kasih juga yang sentiasa memberi sokongan. Hadi sebagai moderator, juga Afif dan Haizin dah beberapa session dia join. Walaupun ada masalah keluar masuk masih berusaha juga. Terima kasih Zul untuk kali kedua. Terima kasih juga dan semua pada pendengar yang lain yang saya tak sebut nama dia. Terima kasih. Dan juga kita ada Haizam sebelum ni, ada juga, dan beberapa yang lain. Sebelum tu kita iklan juga mana-mana yang belum join Borak F1 dekat Facebook page boleh join. Nanti link kita akan post lah. Mana yang belum join group pun selalu ada discussion kat sana. Kita, mana-mana ada info ke, share je kat sana. Kita akan baca sama-sama lah. Lepas tu kalau ada nanti podcast ni pun kita akan post kat YouTube. Kalau boleh dengar, kalau nak dengar balik ke pun boleh dengar balik. Lepas tu bagilah like, lepas tu komen sikit, lepas tu share juga pun boleh. Dan beri sokongan lah kepada Borak F1 ni. So Borak F1 ni sebenarnya aku buat untuk suka-suka saja, sebab aku minat. Sebab aku rasa aku nak buatkan satu platform untuk semua peminat F1 dekat Malaysia ni. Kita berkumpul, kita berbincang, berdebat tentang F1. Sebab aku rasa bola banyak, sukan bola ada banyak tempat, sukan-sukan lain pun banyak, badminton dan lain-lain lah, ada setengah basketball. Tapi F1 ni macam susah sikit, nak cari fan dia susah, nak kumpulkan dia pun tak ada tempat. So macam tu lah lebih kurang. So aku just buat dia untuk suka-suka lah. Okay. Dia F1 ni ratio dia, contoh kalau kawan kau ada 20-30 orang, nak dapat satu pun susah. Betul. Betul lah. Dia hanya insight-insight yang terpilih saja. Ratio dia susah sangat F1 ni. Macam aku Pali kan. Pali ni office mate aku. Aku kerja dengan dia 5 tahun kot. 5 tahun. Tapi bila aku dah pindah tempat kerja lain, baru aku tahu dia ni minat F1. Pali ni memang office mate aku. So susah kan kau nak dapat kawan 20-30 orang, seorang pun belum tentu. Tak ada geng nak borak. Senang kata dalam satu kelas kau, satu batch pun belum tentu dia minat kau. Macam aduh hai. Tak ada nak borak. Kat office aku adalah 2-3 orang. So bila hari Senin tu datang office, excited nak datang, nak borak kan. Nak borak pasal F1. Kalau bola ni ramai. Sebab tu aku buat podcast ni, sebab aku rasa macam ada tempat yang aku nak bercakap. Aku tak tahu nak cakap kat siapa. Aku buat terpendam sangat terpendam je, terbakar seorang, sengih seorang, geram seorang, macam aduh aku nak cakap kat siapa ni. Bila lu sebenarnya senyum tapi tak nak tahu nak share kat siapa.
Okeylah, dengan itu kita habiskanlah, kita tamatkan podcast ni. Terima kasih pada semua. Kita Nak cakap juga. Ha. Dia nak cakap. cakap. Okey, sebelum tu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha pada semua yang mendengar. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, daripada kata-kata itu, saya tamatkan podcast untuk kali ini dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah.